Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Salahuddin Al-Ayyubi ketika dia menawan kota Baitul Maqdis, tarikhnya bila? 1187 Masihi. Okey, dia tawan kota Baitul Maqdis. Dia membawa 2 buah mimbar, diletakkan satu dalam Baitul Maqdis, satu lagi dekat Masjid Nabi Ibrahim. Mimbar ni mimbar siapa? Mimbar ni mimbar guru Salahuddin, kan? Orang yang mula-mula menggerakkan orang Islam untuk lawan tentera salib. Namanya Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Kalau panjang sangat nak ingat nama apa tadi, kan? Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Nak senang faham atau nak senang ingat, Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki ni yang menyelamatkan jasad Nabi SAW daripada cuba dicuri oleh orang Yahudi. Pernah kali kita pergi Mekah Madinah, pernah tak kita baca sejarah jasad Nabi pernah nak dicuri oleh orang Yahudi daripada Maghribi? Dah korek lubang dah. So Nabi SAW datang di dalam mimpi Nuruddin, tengok aku. Berapa kali datang, tengok aku. Nuruddin kata, apa benda? Apa yang Nabi nak cuba sampaikan? Tak tahu nak tafsir macam mana. Dia dengan panglima-panglima, akhirnya panglima dia kata apa? Tuan, kita kena pergi Madinah lah. Mungkin Nabi suruh ziarah. Sampai Madinah pening lagi. Apa maksud mimpi ni? Kan, ginilah. Kita buat kenduri, wajibkan semua datang. Dia buat kenduri, wajibkan semua datang. Tanya Gubernur Madinah, semua datang. Semua datang kecuali 2 orang. Orang alim sangat. Orang ni daripada Maghribi. Paksa dia datang. Ketika paksa dia datang, Nuruddin dengan panglima dia, jom pergi rumah dia ni. Pergi rumah, dah ada lubang. Sampai makam Nabi, dah nampak kaki Nabi SAW yang mulia. Kan? Nak dicuri Yahudi. Ni kerjaan Yahudi. Kan? Ni Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Kalau nak senang ingatlah siapa dia ni. Dia orang yang mula-mula menggerakkan untuk mengambil balik Baitul Maqdis. Dia membuat 2 buah mimbar. Dia bernazar, kalau aku dapat berjaya lawan tentera salib, kalah tentera salib, mimbar ni aku akan letakkan dekat Masjid Aqsa. Tapi tak sempat, syahid dia. Maka perjuangannya diteruskan oleh muridnya, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Tuan-tuan, apa yang menarik? Ini apa yang menarik? Yang menarik adalah teknologi kayu, teknologi orang Nusantara. Okey? Dan bunga-bunga yang ada dekat 2 buah mimbar ni, bunga-bunga Nusantara. Kita boleh kenal teknologi ni macam contoh, kalau daripada tanah-tanah yang tan-tan ni, Uzbekistan, Tajikistan, bunga tulip. So bunga-bunga dia adalah flora dia adalah flora bunga saja. Islam sampai ke satu tempat, Islam bangun ke tamadun, dan kita boleh lihat kan kesan-kesan tamadun itu. Kan macam orang kita di Nusantara, mungkin kita ada ke tempat lain bukti-bukti sejarah penglibatan kita orang Melayu dalam dunia Islam dan sebagainya. Matlamat tamadun Islam. Tamadun Islam ni ada matlamat dia. Dia ada hala tuju dia. Dia bukan untuk bermegah-megah. Kalau bermegah-megah, piramid lagi hebat. Piramid sampai sekarang tidak dapat ditandingi. Jepun cuba buat, runtuh. Tak tahu macam mana nak buat. Yang boleh buat kan kita je. Tu, kat Sunway piramid tu lah. Ada barang tu kan. Tapi itu bukan piawaian betul-betul lah. Jepun cuba runtuh. Jadi matlamat tamadun Islam bukan untuk bermegah-megah. Matlamat tamadun Islam adalah untuk membawa orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu matlamat dia. Sistem tamadun Islam membawa orang pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tamadun Islam tak ada binatang-binatang. Kan? Dia tak ada fauna, tak ada. Geometri-geometri, dan semua ada maksud dia. Ada maksud dia. Macam mana matlamat tamadun Islam? Terjemahan kepada syurga yang disebut dalam Al-Quran, kan? Reflection of paradise. Al-jannatu
tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita dapat tengok terjemahan itu daripada kota Alhambra. Begitu juga dengan kota raja-raja Mughal di India, mengalir di bawah sungai-sungai. Kita tuan-tuan sekalian, kalau nak buat rumah yang ada reflection of paradise, biasan ataupun bayangan kepada syurga, 3 benda. Kena ada air, kena ada batu-batu dan kena ada taman, mana pokok-pokok lah. So ialah rumah kita. Maknanya ada air mengalir, ada batu-batu dan ada taman. Okey, inilah. Jadi matlamat dia adalah untuk membawa orang pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang tengok, orang ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok di Nusantara kita, geometri yang biasa digunakan di masjid-masjid adalah bintang 5. Bintang 5 masjid-masjid kita bintangnya 5. Bintang 5 ni apa? Lambang kepada rukun Islam. Maknanya orang tengok, oh, ada maksud dia. Kalau bahagian India sana, dia tak guna bintang 5, dia guna bintang 6. Bintang 6 lambang kepada rukun iman. Beza, ada sebab dia. Nusantara kita bintang 5 kita guna. Bahagian India, Pakistan bintang 6. Kita boleh tengok dekat Taj Mahal, boleh tengok dekat kota-kota kerajaan Mughal di India sebagai bintang dia bintang 6. Bintang 6 ni bukan bintang Yahudi. Yahudi dia guna bintang 6 tu baru 100 tahun. Dia kata itu Star of David. Tapi bintang 6 adalah bintang Islam, lambang kepada rukun iman. Biasa tak kita nampak bintang 8? Kan? Bintang 8 ni apa? Bintang 8 ini adalah 8 golongan yang membahu ummah. Okey, secara ringkas waktu Nabi SAW pindah ke Madinah, berhijrah ke Madinah, Nabi gabungkan 8 golongan yang akan membahu ummah. Ummah Islamiah dibangunkan oleh 8 golongan. Pertama, kebijaksanaan para pemimpin. Yang kedua, ilmu para ulama. Yang ketiga, peluh para amilin. Amilin ni pekerja yang bawa ke ekonomi Islam, pembangunan Islam, kesenian Islam. Yang keempat, darah para syuhada. Yang kelima, doa para solihin, doa orang soleh. Yang keenam, kehebatan para da'i ini pendakwah. Yang ketujuh, harta para aghnia, harta orang kaya. Dan yang ke-8, rahim wanita solehah, rahim wanita solehah. Sebab tu bintang 8 kita akan jumpa di mana-mana pusat pendidikan. Pusat pendidikan dia berzaman dulu sampai sekarang bintangnya bintang 8. Kalau di Malaysia, Akademik Pengajian Islam Universiti Melaya, lambangnya bintang 8. UIA bintang 8. UKM bintang 8. Kalau di luar negara, Azhar, Jordan, Yaman, Maghribi bintang 8. Kalau kita pergi ke London, masjid yang paling aktif, Masjid Whitechapel dekat London tu bintangnya 8. Okey, lambang kepada 8 golongan yang membahu ummah. Jadi orang tengok, oh ada maksud dia. Ini matlamat tamadun Islam. Dia bukan untuk bangga, dia untuk membawa orang ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu ulama-ulama dulu paling kurang satu orang 7 bidang fardu kifayah ini. So jadi terbangun tamadun tu. Sebab tu ulama Islam kita ada jumpa nama Al-Qaffal. Kan? Al-Qaffal, contoh Abu Bakar Al-Qaffal. Al-Qaffal ni kunci, pakai kunci. Dia orang yang tahu hadis, orang yang mahir kunci. Kita ada jumpa nama ulama kita Al-Haddad. Al-Haddad ni tukang besi. Dia ulama tapi mahir tukang besi ni, mahir besi. Sebelum wujudnya titanium, besi yang keras sekarang ni, besi yang paling hebat di dunia milik orang Islam. Dipanggil Damascus Steel ataupun Damas Steel. Damas Steel ni gabungan 14 besi jadi satu. Ini kalau perang dengan Eropah punya pedang, confirm patah. Dulu kalau Al-Haddad kena tangkap, dia rela kena bunuh
daripada memberitahu rahsia macam mana nak membuat Damascus ataupun Damascus Steel-nya. Kan? Paling kukuh, ampuh ni tuan-tuan sekalian. Dia punya teknologi tu. Itu ulama kita Al-Haddad. Kan? Itu hebatnya dulu. Sekarang kadang-kadang orang Islam kita malas belajar. Itu kita kena motivasikan balik. Hukum menuntut ilmu di situ.